Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-sukht. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita menggunakan kitab Bimbingan Mukminin karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam membicarakan mengenai ibadat puasa yang sedang kita jalani. Dan kita dah sampai dah, mungkin kita dah nak masuk dah pada fasa yang kedua daripada bulan Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat beberapa darjat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berpuasa, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan untuk makluman, kita menggunakan kitab Bimbingan Mukminin. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ada kitab Bimbingan Mukminin, bolehlah buka kitab tersebut dalam bab yang berkaitan dengan rahsia puasa. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahawa puasa itu ada 3 darjatnya. Apa makna 3 darjat? Dia ada 3 kedudukan dia. Sekarang ni kita sedang menjalani ibadat puasa. Kita nak cek tengok puasa kita ni kita duduk tang darjat mana? Tingkatan mana? Adakah tingkatan yang pertama ataupun tingkatan yang kedua ataupun tingkatan yang ketiga? Kalaulah kita berada pada tingkatan yang pertama, maka kita berusaha untuk menjadikan ibadat puasa kita itu lebih baik lagi sehingga naik kepada tingkatan yang berikutnya. Kalaulah kita duduk pada tingkatan yang kedua, kita berusaha lagi supaya naik kepada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan tersebut. Moga-moga ibadat puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada ibadat puasa kita pada tahun-tahun yang lalu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bahawa puasa itu ada 3 darjatnya, ada 3 kedudukannya. Yang pertama dinamakan dengan puasa umum atau puasa awam. Puasa awam ni puasa
iman awam. Nan orang awam puasa kebanyakan orang. Macam mana yang kata puasa umum tu? Dia punya darjat dia, kedudukan dia. Macam mana yang kata puasa awam itu? Berpuasa dengan menahan perut dan faraj dari mengecap kesyahwatannya. Maknanya kita tak makan, kita tak minum dan kita jaga nafsu syahwat kita. Yang tu dia panggil puasa awam. Jadi puasa awam ni semua orang puasa. Semua tak makan, semua tak minum. Bukan setakat tak makan, tak minum je. Jaga pula tu. Kadang-kadang bila berlaku, kita katakan sedikit masalah ketika menjalani ibadat puasa. Tanya ustaz. Dia jaga sungguh tuan tu. Ni saya tadi pagi tadi makan sahur, makan nasi. Lepas itu dah habis apa semua ni nak sembahyang subuh. Tengah-tengah duk sembahyang subuh tu, tengah-tengah duk baca surah Fatihah apa semua, tahu ada nasi duduk kok celah gigi terkeluar nak buat lagu mana. Dia duk main masalah lagu tu. Nan. Jadi maknanya dia pelihara, dia takut sekali lagi kalau makan tu jadi batal ke apa ke dan sebagainya. Kebimbangan dia lebih kepada makan minum dan kebimbangan dia lebih kepada nafsu syahwat tadi. Itu dia panggil puasa awam. Baik. Jadi kita nak supaya ibadat puasa kita ni lebih tinggi darjatnya daripada puasa awam. Kita nak supaya ibadat puasa kita naik lagi atas, naik satu darjat yang lebih tinggi daripada darjat awam ini. Yang disebut dengan darjat yang kedua iaitu puasa al-khas. Dia panggil puasa khusus. Apa dia puasa al-khas? Apa dia puasa khusus? Puasa yang lebih tinggi kedudukan dia, lebih tinggi darjat dia daripada puasa awam. Yang kata puasa al-khas atau puasa khusus ni, puasa lagu mana tu? Puasa yang disertakan dengan mengekang pendengaran. Apa makna mengekang pendengaran? Tak dengar benda-benda lara, tak dengar benda-benda yang melalaikan, tak dengar benda-benda yang menimbulkan nafsu syahwat dan sebagainya. Maknanya dia puasa, dia tahan pendengaran dia daripada mendengar sesuatu yang dilarang oleh syarak. Itu dia panggil puasa al-khas. Di samping dia tak makan, dia tak minum, dia jaga nafsu syahwat dan jaga pendengaran dia. Jadi kita dalam tempoh ibadat puasa ni, kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan pada suku yang pertama ini. Asal-asalnya suku pertama pun nak habis dah ni. Nak masuk suku kedua dah ni. Kalau tak silap lah, hari Khamis ke hari Jumaat nak masuk ni dah 15 Ramadan dah. Dah 15 Ramadan dah. Jadi kita sekarang ni dah nak habis dah suku yang pertama, kita nak masuk pada suku yang kedua daripada bulan Ramadan ni. Dan kita pula sekarang ni berada dalam keadaan kita katakan apa? PKP ni. Kita berada dalam keadaan PKP. Pergerakan kawalan kita perintah kawalan pergerakan ni. Jadi tak pi ke manalah. Senang mudahnya lagu tu. Jadi bila tak pergi ke mana ni, ceritanya duduk di rumah ni, yang menjadi teman setia kita, handphone kita. Dah tak pergi ke mana. Kok celah tu boleh internet free pula. Tak tahulah free tu laju ke tak pun tak tahu, wallahu alam. Kira free lah. Dan apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Kalau hak kita dengar tu, hak kuliah kita pagi ni, alhamdulillah. Rasa-rasanya kau duk pergi cari lagu raya siap dah apa.
Tahun ni nak raya tak apa nak boleh, dengar lagu aja lah. Kan? Dengar lagu raya, duk feel seorang-seorang. Jadi maknanya ibadat puasanya itu masih lagi duduk pada darjat yang pertama tadi, awam tadi. Dia tak pelihara telinga dia. Kan? Masih lagi dia mendengar perkara-perkara yang lara. Ini mungkin juga kita mengatakan bahawa hikmah di sebalik PKP ini nak latih ibadat puasa kita, duduk di rumah kita nak dengar apa. Pagi ini kita buka surah Al-Kahfi, esok kita buka pula surah Al-Mulk, ataupun pagi ini kita buka tengok balik kuliah-kuliah tok-tok guru yang duk mengajak, banyak kuliah tok guru ni kan, banyak dalam YouTube pun banyak. Dia susun pula jadual, nak tengok hari ni kawan ni, hari ni kawan ni. Alhamdulillah pendengaran dia itu ditujukan kepada perkara yang disuruh oleh syarak. Maka insya-Allah puasa dia tahun ni naik maqam, naik satu darjat lagi daripada maqam awam kepada maqam khusus. Baik. Yang kata puasa khusus itu apa? Mengekang pendengaran. Tak dengar benda-benda yang dilarang oleh syarak. Penglihatan, tidak melihat benda-benda yang dilarang oleh syarak. Lidah, tidak bercakap benda-benda yang dilarang oleh syarak. Tangan, tidak menggunakan tangan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak. Kaki dan seluruh anggota dari melakukan perkara yang haram dan dosa. Jadi puasa pada darjat yang ketiga ni bukan setakat dia memelihara, dia menahan diri daripada makan, minum dan nafsu syahwat. Dia juga puasa, dia juga tahan diri dia daripada mendengar yang diharamkan, daripada melihat yang diharamkan, dan seluruh anggota badan dia digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang perlu kita amalkan hari ini. Jadi kita cek balik ibadat puasa kita. Adakah sewaktu kita berpuasa itu kita menjadikan seluruh anggota badan kita juga turut berpuasa, seluruh tubuh badan kita melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir, membaca Al-Quran, mendengar kuliah-kuliah agama, ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Kalau itulah yang kita lakukan ketika mana kita berpuasa, insya-Allah puasa kita pada tahun ini dia naik satu maqam yang lebih tinggi daripada maqam awam, iaitu yang dinamakan dengan maqam khusus. Puasa khusus. Baik, itu darjat yang kedua. Adapun darjat yang ketiga, yang ni paling tinggi lah ni. Yang ni maqam para awliya, arif billah, golongan arifin. Dan kita berusaha bila kita duduk pada maqam yang kedua, kita berusaha untuk puasa kita itu sampai kepada maqam yang tinggi, iaitu yang disebut dengan puasa khususul khusus. Lagu tu. Kau nak eja dia lagu mana tu? Huruf kha, sad, waw, sad. Khusus, al khusus. Alif lam khaf sad waw sad. Khususul khusus. Itu kita katakan puasa darjat yang paling tinggi. Macam mana yang kata puasa khususul khusus ini? Berpuasa dengan menyertakan semua yang tersebut tadi. Yang tersebut tadi itu apa dia? Puasa awam,
dia tak makan, dia tak minum, dia jaga nafsu syahwat dia. Puasa khusus, dia jaga telinga, dia jaga mata, dia jaga lidah, dia jaga seluruh anggota badan dia daripada melakukan perkara yang haram dan dosa. Dua tu memang tamam. Dua tu memang sempurna elok dah. Tu yang kata apa? Menyertakan semua yang tersebut tadi. Dan menambah lagi. Tambah lagi. Yang kata khususul khusus tu dia tambah tang mana? Dengan berpuasanya hati. Hati ni puasa. Macam mana puasa hati? Orang tanya puasa hati. Hati tu nak puasa lagu mana? Macam mana yang kata puasa hati tu? Dari segala cita-cita yang kotor. Maknanya cita-cita kita, dalam pemikiran kita, dalam otak kita, dalam perancangan kita, yang ada dalam kepala kita tu, jangan ada cita-cita yang kotor. Dan pemikiran-pemikiran keduniaan. Duk fikir hak dunia tu dalam kepala kita. Yang ni iman kita ni memerlukan sedikit mujahadah dan perjuangan untuk sampai kepada maqam ni. Sebablah PKP ni tak apa lagi lah. Kalau tak ada PKP ni rasanya 10 terakhir Ramadan tu duk fikir dah. Tahun ni baju raya nak pakai warna apa? Nak sedondon ke tak sedondon ke? Kuih raya dan sebagainya. Dia duk fikir habis dah. Maknanya dalam pemikiran dia tu ada benda-benda yang macam tu. Jadi puasa khususul khusus ni, dia puasa yang tu. Tak ada dalam pemikiran dia, semua benda tu tak ada. Yang ada selagi hampir kepada penghujung Ramadan, selagi kuat ibadatnya. Maknanya start daripada awal Ramadan tu, nak sampai kepada penghujung Ramadan tu, lagi nak dekat dengan raya, lagi hebat ibadat mereka. Sebab itulah kita melihat bahawa apabila sampai kepada suku yang ketiga dalam bulan Ramadan, iaitu bermula daripada 20 Ramadan sehingga 30 Ramadan, masjid, surau, boleh dikatakan kebanyakannya buat majlis qiyamul lail. Dah mula dah merancang untuk nak buat majlis khatam Quran. Nak buat semayang tahajud, semayang hajat, semayang taubat, semayang sunat tasbih dan sebagainya. Sehingga ada sesetengah masjid yang menyediakan, kita katakan, makan sahur bagi program-program qiyamul lail tersebut. Cuma sekarang ni tak boleh buat dah, sebab kita berada di bawah perintah kawalan pergerakan ni. Maknanya 10 akhir itu kita nak meningkatkan lagi keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita lihat, 10 akhir Ramadan tu juga masjid pun kurang. Dia semayang tarawih ni buah awal tu bukan ramai. Lepas tu main hujung-hujungnya dia semakin kurang. Pasal apa semakin kurang? Kerana kemungkinan di sana ada cita-cita yang lain untuk dilakukan bagi mengakhiri Ramadan. Ada cita-cita yang lain bagi nak mengakhiri Ramadan, persiapan untuk berhari raya dan sebagainya. Jadi kita masih lagi berada pada darjat puasa awam ataupun darjat puasa khusus. Nak mencapai darjat puasa khususul khusus ni, kita perlukan kepada mujahadah, kerana ia melibatkan persoalan hati.
Bila kata mujahadah, nak kena buang ke semua benda ni. Nak buang tu susah lah. Bukan makna berdosa dah, tapi nak meningkatkan keimanan kita, darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kepada perjuangan mujahadah, lawan sungguh-sungguh untuk mencapai puasa yang paling sempurna, atau disebut dengan puasa para awliya dan para anbiya. Baik itu jenis-jenis puasa dan tingkatannya yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bimbingan Mukminin. Kemudian kita lihat rahsia-rahsia puasa dan syarat-syarat kebatinannya. Jadi puasa ni dia ada dua. Satu zahiriyah, yang keduanya batiniyah. Yang kata zahiriyah tu lagu mana? Yang melibatkan ilmu fiqh. Cucuk boleh tak boleh, batal tak batal puasa. Itu dipanggil zahiriyah. Yang kata perkara yang membatalkan puasa tu lagu mana? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang kata rongga badan tu lagu mana? Maka dibahaskan dalam perbahasan ilmu fiqh. Kalau kita lalu satu kawasan tu pula penuh dengan debu dan sebagainya. Kita pula naik motor, naik basikal ya, tak naik kereta. Naik kereta ni boleh gagah lagi lah, sebab dia tutup tingkap, habuk tak masuk lah. Tapi kalau naik motor, kalau naik basikal contohnya, dia terdedah kepada alam luar, benda luar. Tiba-tiba lori lalu katakan, tak tahu habuk masuk habis dalam lubang hidung, telinga, mata. Sebahagian daripada habuk tu sikit sebanyak masuk juga dalam mulut dia. Tu kira batal puasa ke tak? Itu semua zahiriyah. Itu semua cerita tentang ilmu fiqh. Baik. Adapun yang keduanya dinamakan batiniyah. Yang kata batiniyah tu pula lagu mana? Macam hak tadilah. Jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki. Itu batiniyah. Jadi dalam kita menjalani ibadat puasa ni, ibadat puasa kita mestilah melibatkan kedua-duanya sekali, iaitu zahiriyah dan juga batiniyah. Yang zahir tu pun kita kena bagi faham elok-elok, mengaji ilmu fiqh elok-elok, bagi faham yang kata perkara yang membatalkan puasa tu lagu mana, dan apa masail-masail dia, masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadat puasa. Dan kita juga kena bagi faham elok-elok batin puasa tu lagu mana. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bimbingan Mukminin, adapun rahsia puasa dan syarat-syarat kebatinan puasa ada 6. Rahsia puasa dan syarat-syarat kebatinan dia tu ada 6. Kita pelihara 6 ni elok-elok. Yang hak fiqh tadi jaga dah. Kemudian nak jaga 6 ni pula. Bila 6 ni kita jaga elok-elok, kita faham elok-elok, kita amal elok-elok, maka ibadat puasa kita akan naik kepada maqam puasa khusus. Kalau tidak duduk maqam awam tu, puasa umum tadi, dia tak naik darjah. Dia tak naik darjah dia. Tak naik kedudukan dia. Baik. Jadi syarat-syarat kebatinan ni ada 6. Yang pertama, memejamkan mata. Apa maksud pejamkan mata? Bila kita pejam, nampak ke tak? Tak nampak lah. Bila kita tak nampak, kita fikir ke tak? Tak fikir lah. Tu dia bahasa kitab Bimbingan Mukminin Imam Ghazali ni, bahasa dia tu kita nak kena melihat satu makna yang lain. Jangan kita faham bila pejam mata, kita faham puasa kena kerak pejam mata. Kerak pejam mata lena. Kerak pejam mata dia kira lena, tidur sampai buka puasa. Lohak pun tak, asak pun tak, lena sungguh.
Tu puasa macam mana tu? Baik. Jadi kita kena faham balik perkataan memejamkan mata itu. Maknanya bila kita pejam, kita tak nampak. Kalau kita lihat daripada sudut ilmu mantik, akal manusia ada hubungan dengan deria manusia. Sebab tu manusia tidak boleh memikirkan sesuatu apabila dia tidak dapat melihat sesuatu. Dia tak boleh fikir. Bila dia tak nampak, dia tak boleh fikir. Sebagai contohlah kita katakan, di belakang kita ni ada jidar. Jidar ni dia panggil dinding lah, ada dinding. Kalau saya tanya soalan lah, belakang ni ada apa? Kita tak boleh cerita sebab mata kita tak nampak. Sebab dia dihalang dengan satu dinding. Kita boleh habaq lah. Dalam ni tak ada apa ya. Ada lah kursi, meja, ada lah stage apa semua sikit. Dia tak tahu kata kucing 4 ekor duduk dalam tu. Pasal apa? Pasal dia tak ada gambaran. Dia tak ada gambaran, dia tak nampak gambaran. Bila mata itu kita kata pejam, bila dia tak melihat. Baik. Sebab tu manusia hanya boleh memikirkan sesuatu yang boleh dilihat. Manusia tidak dapat memikirkan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Wara'ut tabi'ah dia panggil. Bila benda tu dia tak boleh tengok, maka dia berhajat kepada sesuatu yang lain. Tu yang sekarang kita ni menghadapi masalah penyakit berjangkit coronavirus, singkatan COVID-19. Pasal kes tak nampak. Kalau kes nampak senang. Bila tak nampak pula, nak kaji benda tak nampak. Cuma dapat diketahui bahawa virus ini mampu untuk menjangkiti seorang kepada seorang yang lain dalam bentuk yang begitu cepat. Macam mana kita nak menghapuskan dia dalam hal keadaan kita tak dapat nak melihat dia? Maka dia memerlukan kepada pengkajian, dia memerlukan kepada banyak perkara untuk kita nak apa? Nak memahami dan nak menghapuskan dia. Jadi kita pun buatlah sikit. Termasuklah kita pakat semua kena duduk di rumah. Lagu tu lah. Antara jalan dia. Baik. Jadi rahsia puasa ni, hak batin ni, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, pertamanya memejamkan mata. Yakni jangan kita melihat benda yang lain selain daripada yang disuruh oleh syarak. Lagu tu. Jangan memikirkan benda yang lain melainkan benda yang menjanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan menahannya, tahan mata tu dari meluaskan pemandangan kepada yang tercela dan dibenci oleh agama. Jangan kita tengok benda yang dicela oleh agama, jangan kita tengok benda yang dibenci oleh agama. Kita pejamkan mata. Bukan setakat tengok saja, dan jangan kita memikirkan tentang dia. Dan juga segala sesuatu yang boleh mengganggu hati. Sesuatu yang boleh mengganggu hati. Makna sesuatu yang boleh mengganggu kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh melalaikan kita daripada berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda tu boleh ganggu hati kita, maka janganlah kita jadikan benda tu sebagai sesuatu yang kita amalkan. Maknanya benda yang tak mengganggu hati. Pejam mata, jaga penglihatan kita, dan juga jaga daripada perkara yang melalaikan untuk kita nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertamanya. Yang keduanya, syarat kebatinan yang kedua, memelihara lidah dari cakap kosong.
Apa maksud cakap kosong? Apa makna kosong? Kosong maknanya tak ada apa? Kosong. Cakap tu tak ada bagi manfaat dunia pun tak ada, manfaat akhirat pun tak ada. Nan sembang kosong. Jaga lidah kita daripada perbualan-perbualan kosong. Apatah lagi yang dilarang oleh syarak. Jaga lidah kita daripada berbohong. Ni sepanjang puasa ni jangan duk cakap bohong. Kalau cakap bohong, dia masih lagi duduk pada maqam puasa umum. Jangan mencaci maki. Jangan duk caci orang, jangan duk maki orang. Allah Ta'ala ajak kita tentang erti sabar. Tambah pula kita duduk dalam apa? Dalam PKP ni. Jadi kena sabar sungguh-sungguh lah. Sebab kalau kita lihat dalam satu hadis baginda Nabi SAW yang berkaitan dengan ibadat puasa ni, sabda Nabi, as-sawmu nisfus sabri. Puasa ni separuh daripada kesabaran. Maknanya puasa ni mengajar kita tentang kesabaran. Jadi maknanya bila kita berpuasa, bila kita nak mencaci maki, kita ingat balik, aku puasa ni. Takkanlah aku nak caci maki kot. Dia jaga diri dia. Memelihara lidah daripada cakap kotor. Cakap kotor ni cakap yang macam mana? Percakapan-percakapan yang berunsur lucah. Itu dilarang. Itu kita nak bagi puasa kita tu naik kepada darjat khusus, kepada darjat khusus tadi. Puasa khusus. Dan menimbulkan permusuhan dan riya. Jangan kita jaga lidah kita daripada menimbulkan permusuhan. Jaga lidah kita daripada bercakap benda-benda yang boleh mendatangkan riya. Jadi insya-Allah, moga-moga pertemuan kita pada hari ini sedikit sebanyak kita dapat ilmu apa yang kita dapat pada hari ini untuk meningkatkan puasa kita daripada puasa umum kepada puasa khusus. Kita nak puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada puasa kita pada tahun-tahun yang lalu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Insya-Allah nanti kita akan sambung dengan syarat-syarat kebatinan puasa yang ketiga. Semua ada 6. Jadi kita baca dah yang pertama dan kita baca dah yang kedua. Insya-Allah nanti kita akan sambung dengan yang ketiga. Syarat-syarat kebatinan puasa yang ketiga. Jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu untuk pagi ini, dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatan a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.